Dr. Muhammad Rafiq Yaakob adalah pensyarah Jabatan Pengajian Pentadbiran dan Politik UM. Assalamualaikum, Doktor. Doktor ada di situ? Ya, saya ada. Okey, Doktor. Kita mahu bincangkan juga berkenaan dengan jangka sederhana dan jangka panjang selaras dengan titah Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong, keperluan dan kepentingan semangat bipartisanship diketengahkan oleh kesemua parti dan kesemua ahli politik, mereformasi institusi dan memastikan rakyat berada di tengah-tengah semua keputusan yang dibuat. Itu semua penting juga. Tapi pada masa ini kita juga tidak boleh lari daripada apa yang sedang berlaku sekarang. Kita perlu ikuti rapat permainan politik, iaitu permainan angka yang masih lagi berlaku. Saya ingin kongsikan grafik yang kami kongsikan sebentar tadi. Ini saya mahu ingatkan, kedudukan sokongan setakat ini semua boleh berubah kerana ia sangat fluid, semua boleh berubah dengan banyak, dengan signifikan dan dengan cepat. Dan yang kedua, ini adalah berdasarkan apa yang diumumkan secara publik, yang diumumkan oleh sama ada kenyataan rasmi maupun kenyataan lisan oleh wakil yang sah setiap parti maupun kumpulan. Kita lihat kalau berdasarkan ini sahaja, Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, menurut apa yang sudah pun disahkan di laman terbuka di media setakat ini, disokong oleh BN dan juga PAS, ada 60 kerusi. Datuk Seri Anwar Ibrahim, PKR DAP Amanah dan juga Warisan, Pejuang dan PSB yang setakat ini sudah make public sokongan mereka kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim. Perlu juga kita ingatkan bahawa kebanyakan berada dalam blok ini juga menyatakan keterbukaan mereka untuk menyokong Datuk Seri Muhammad Syafiee Apdal sekiranya Datuk Seri Anwar Ibrahim tidak berjaya mengumpulkan majoriti. So itu alternatif mereka. Dan setakat ini yang belum ada pengesahan secara rasmi. Sudah tentu dalam krisis politik yang agak fluid ini banyak desas-desus yang mengatakan bahawa kumpulan A mungkin mahu pergi sokong kumpulan B, kumpulan C mahu sokong kumpulan D, tapi kita tak boleh melaporkan desas-desus. Ini apa yang rasmi sahaja. Dan pengesahan rasmi masih lagi kita belum perolehi setakat ini daripada 58 kerusi pelbagai parti, termasuk Bersatu. GPS mengatakan mereka tidak mahu mendedahkan Muda APKO, PBS dan juga Bebas. Dan satu lagi juga kita faham bahawa selaras dengan titah Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong, gesaannya adalah supaya semua ahli parlimen merahsiakan siapa yang mereka pilih. Kita hormat itu dan kita work with what we have. Kita cuba nyatakan dan kupas apa yang kita tahu yang sudah pun diumumkan secara publik, Dr. Taufik. Jadi Dr. Taufik, soalan yang sama, kerana kita baru berbalik juga pada soalan ini, kerana ini akan menentukan antara dua individu utama sekarang ini yang kita saksikan sekarang ini masih lagi belum cukup kerusi secara rasminya. Dari mana kedua-dua individu ini boleh mungkin mendapatkan sokongan? Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob dan juga Datuk Seri Anwar Ibrahim. Baik, terima kasih. Saya ibaratkan rakyat pada ketika ini berada dalam fasa pertaruhan atau perjudian politik apabila rakyat perlu meneka-neka berapa bilangan kursi yang dimiliki oleh dua blok utama di Dewan Rakyat. Dan saya yakin sebenarnya keadaan ini akan selesai dalam beberapa hari saja lagi dan mungkin esok pagi akan selesai. Cuma kita jangan biarkan rakyat berada dalam keadaan tertanya-tanya, dan saya lihat dan sebenarnya saya kecewa ketika Sri Paduka Baginda Yang Tuan Agong telah bertitah semalam, iaitu ahli-ahli parlimen, ahli-ahli Dewan Rakyat perlu meletakkan politik lama itu di sebelah dan kemudiannya kembali untuk melihat bagaimana untuk menjaga rakyat. Dan tetapi keputusannya kita lihat hari ini berdasarkan kenyataan media, beberapa wakil daripada parti menyatakan bahawa mereka sudah menyatakan sokongan kepada individu-individu tertentu. Cuma keadaannya sangat sengit hari ini. Ini kita lihat seolah-olah seperti satu perlawanan bola yang kita berdebar-debar kerana ini melibatkan masa depan negara. Cuma saya lihat dalam konteks semasa, saya melihat bahawa Datuk Seri Ismail Sabri itu akan mendapat sokongan daripada Sarawak melalui GPS, dan Bersatu itu berdasarkan kenyataan yang dikeluarkan oleh wakil ahli parlimen Bersatu itu sendiri daripada Kuala Pilah sebentar tadi, yang menyatakan bahawa mereka solid untuk menyokong Datuk Seri Ismail Sabri. Namun kita tidak boleh letakkan itu sebagai satu tanda kegembiraan, kerana kita lihat persaingan itu sungguh sengit. Mungkin Datuk Seri Anwar Ibrahim boleh mendapat sokongan daripada mana-mana wakil UMNO. Kita tidak tahu kerana ini melibatkan kerahsiaan, dan apa sahaja kenyataan rasmi itu perlu ditunggu daripada pihak istana. Ini sebenarnya perkembangan politik negara yang saya lihat masih lagi kurang sihat dan tidak ada tanda-tanda perubahan kepada perkembangan politik negara yang lebih matang, lebih baik yang kita impikan sebagai rakyat Malaysia yang inginkan keamanan dan keharmonian politik apatah lagi kita berada
dalam bulan kemerdekaan yang sungguh kita nanti-nantikan. Tolak ansur, kematangan politik dan sanggup mengenepikan sedikit sebanyak perbezaan politik untuk bekerjasama dengan parti-parti yang mungkin secara sebelum ini secara tradisionalnya dianggap sebagai seteru. Apa antara isu-isu setiap kelompok ini maupun PH Plus ataupun yang menyokong Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob maupun Bersatu yang diketuai oleh Tan Sri Muhyiddin Yassin, Perdana Menteri sementara, caretaker. Apa isu-isu yang mereka boleh tolak ansur? Isu-isu yang sebelum ini mereka ada satu pendirian tapi mereka mungkin boleh tolak ansur untuk mereka memberikan sokongan kepada salah satu calon ini. Ya. Sudah pasti di pihak KEM, PN dan BN, mereka menilai pengalaman Datuk Seri Ismail Sabri itu dalam bersama-sama dengan Perdana Menteri sebelum ini menangani COVID-19. Itu yang pertama pengalaman. Dan yang kedua, dalam politik ini, saya tidak nampak perkara lain yang lebih menonjol iaitu kepentingan politik semasa ahli-ahli parlimen. Sudah pasti jawatan-jawatan tertentu dalam kerajaan itu dibincangkan dan di manakah kedudukan presiden-presiden parti, kerana kita lihat jika Datuk Seri Ismail Sabri dilantik secara rasmi sebagai Perdana Menteri ke-9, saya lihat beliau adalah Perdana Menteri pertama bukan daripada presiden-presiden parti politik yang membentuk kerajaan. Itu yang pertama. Dan yang kedua, saya lihat apabila dilantik Datuk Seri Ismail Sabri jika berjaya, maka presiden-presiden parti yang membentuk kerajaan perlu dihormati, perlu dibawa serta dalam pembentukan kerajaan. Misalnya kita boleh mencadangkan untuk melantik sebagai menteri mentor, ya, seperti di Singapura dan beberapa negara lain. Ini akan menyebabkan keharmonian politik dalam BN Plus atau PN itu sendiri akan muncul. Apatah lagi hanya tempoh 10 bulan saja kita nak berhadapan dengan pilihan raya umum. Saya yakin inilah sebenarnya keadaan-keadaan yang boleh meredakan politik sementara waktu, meskipun ada tentangan yang besar daripada PH, tetapi apa yang boleh dilakukan iaitu mencari titik-titik persamaan yang boleh dibawa, diketengahkan sebagai salah satu platform untuk meredakan politik khususnya dalam UMNO itu sendiri. Okey, itulah kekalkan grafik ini sementara saya bertanya soalan yang seterusnya kepada Dr. Taufik. Itulah dia, titik-titik persamaan itu adalah sesuatu yang satu perkara yang kita bincangkan dengan begitu banyak sekali berjam-jam setiap 2-3 hari lepas. Tapi pada pendapat Dr. Taufik, apakah titik-titik persamaan itu? Apa isu-isu sebagai contoh mungkin PH dan juga Pejuang semalam mengesahkan mereka tidak mahu bekerjasama dengan mereka yang ada kes mahkamah. Jadi itu satu isu. Apa titik-titik persamaan yang kita lihat dicambahkan dalam kalangan kelompok-kelompok berbeza ini yang membolehkan atau sekurang-kurangnya meningkatkan harapan mereka boleh tolak tepi perbezaan dan bekerjasama sementara waktu untuk cukupkan nombor di atas tu? Ya. Saya lihat rakyat sudah nampak titik persamaan itu terlalu banyak dan boleh diketengahkan. Tetapi saya bingung kerana apa? Saya lihat ahli-ahli parlimen ini seolah-olah membutakan mata mereka, tidak nampak titik-titik persamaan yang boleh diketengahkan. Misalnya kita lihat negara hari ini saya 22,000 kes COVID-19. Adakah ini tidak boleh ditengahkan sebagai titik persamaan? Kita lihat ekonomi negara berada pada keadaan yang cukup sukar. Adakah ini kita tidak boleh letakkan sebagai titik persamaan? Maka rakyat dah nampak, ahli-ahli parlimen buat-buat tak nampak. Saya rasa bingung dan saya rasa khawatir jika dikekalkan beberapa pemimpin khususnya daripada ahli-ahli parlimen untuk terus menang dalam pilihan raya umum ke-15, saya lihat negara kita berada dalam keadaan sukar. Dia tidak mempunyai legasi ataupun kepemimpinan yang baik pada masa akan datang membawa negara yang lebih maju. Dua titik persamaan ini cukup sudah untuk kita lihat sebagai satu platform yang cukup kuat bagi memberi ruang kepada semua ahli-ahli parlimen untuk turut serta dalam sebuah kerajaan. Tetapi saya tak nampak kerana mereka ini seolah-olah membutakan mata mereka. Rakyat itu hanya menjelang pilihan raya baru mereka nampak untuk didapati sokongan daripada rakyat melalui kempen-kempen. Itu sahaja. Okey, dalam semangat untuk kita mencari titik persamaan ini, sebagai contoh, satu contoh adalah prinsip-prinsip dan isu-isu yang dipentingkan oleh setiap parti. Isu-isu yang mereka boleh kompromi, isu-isu yang mereka tidak boleh kompromi. Mungkin kelompok PH dan juga Pejuang semalam mengatakan mereka tidak boleh berkompromi dengan golongan yang mereka gelar sebagai kleptokrat. Tapi mungkin isu-isu lain kita boleh cari titik tengah. UMNO sebagai contoh sentiasa ada prinsip no DAP. Jadi adakah sekarang ini mungkin satu masa yang sesuai untuk mereka melihat semula prinsip-prinsip seperti no DAP ini demi
mencari titik persamaan demi rakyat? Saya rasa apa yang diselindung di belakang pemimpin-pemimpin parti-parti politik perlu dikeluarkan di hadapan. Kerana kita lihat kadang-kala pemimpin-pemimpin politik di media, kemudian di media massa menyerang satu sama lain. Juga di dalam Dewan Rakyat, kita lihat mereka sering menyentuh tentang beberapa perkara yang membangkitkan kemarahan di pihak lawan. Tetapi kita lihat lepas keluar pada Dewan Rakyat ataupun di belakang rakyat, mereka seolah-olah tak ada apa-apa masalah. Berkawan seperti kawan yang akrab. Inilah sebenarnya keakraban yang diselindung di belakang itu perlu diterjemahkan dalam konteks yang terbuka. Kerana rakyat mahukan keadaan tersebut. Rakyat sudah bosan dengan perubahan yang tidak nampak lagi waktu sekarang. Dan sebenarnya rakyatlah yang menentukan sebenarnya perjalanan politik negara. Mengapa mereka ahli politik boleh begitu di belakang tabir tapi tidak boleh di depan tabir begitu? Inilah wajah sebenar wakil rakyat Malaysia kebanyakannya. Saya tidak katakan semua, wajah sebenar yang telah dibimbing, yang telah dibentuk oleh legasi yang ditinggalkan sebelum ini. Kerana kita lihat latihan-latihan, bimbingan-bimbingan yang tidak membawa kepada kemajuan negara akhirnya diwarisi hingga hari ini, menyebabkan negara kita berada dalam keadaan demikian. Kita lihat Datuk Seri Anwar itu daripada UMNO sebelum ini. Datuk Seri Zahid Hamidi daripada UMNO. Bersatu itu daripada UMNO. Jadi kebanyakannya muncul daripada benih-benih UMNO yang rosak dan menyebabkan kucak-kacir pada politik negara. Mungkin tidak adil untuk kita pukul rata dan mengatakan bahawa benih UMNO itu adalah kucar-kacir. Tidak semua, dan ada juga kelemahan pada parti-parti lain dan ideologi parti-parti lain. Dr. Taufik? Ya, saya tidak katakan sepenuhnya. Cuma yang saya lihat, legasi yang ditinggalkan oleh pemimpin-pemimpin yang merosakkan parti, itu sebenarnya yang menyebabkan masih ada lagi beberapa pemimpin yang telah memakai jaket kerosakan dan menyebabkan negara berada pada keadaan yang sukar hari ini. Okey, Dr. Taufik, kita nak berbalik kepada apa yang diperlukan mungkin untuk setiap calon, khasnya yang frontrunners yang sering disebut sekarang, Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob dan juga Datuk Seri Anwar Ibrahim. Isu-isu yang mereka depani juga untuk cukupkan sokongan. Sebagai contoh, Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, ramai khasnya dalam kalangan pembangkang dan pengkritik yang mengatakan beliau membawa legasi pentadbiran terdahulu yang ramai menganggap bahawa agak kurang baik prestasinya untuk mengendalikan COVID-19. Jadi dari segi baggage ini, bagaimana Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob keluar ke sana dan mengatakan bahawa beliau terasing daripada legasi ini dan beliau adalah satu tawaran yang baru dan tidak perlu dikaitkan 100% dengan pentadbiran sebelum ini yang dianggap kurang mahir dalam mengendalikan pentadbiran dan COVID-19 dan sebagainya. Jika Datuk Seri Ismail Sabri masuk sebagai Perdana Menteri secara rasmi, dalam tempoh seminggu beliau perlu lakukan satu perubahan yang luar biasa kepada dasar, kepada polisi yang telah ditinggalkan. Ya, betul, ini akan menyukarkan frontliners, tetapi dasar-dasar yang diubah tersebut perlu disesuaikan dengan perubahan dan penerimaan rakyat, dan respon daripada rakyat perlu dilakukan. Misalnya kita boleh lakukan referendum untuk mendapat pandangan rakyat, kerana sebagai kerajaan mereka tidak boleh hanya duduk di sana syok sendiri dengan dasar dan polisi yang telah dilaksanakan. Kita perlu dapat respon daripada rakyat. Dan yang kedua, saya lihat tidak ada lagi waktu honeymoon kepada mana-mana menteri ataupun Perdana Menteri yang akan mengambil alih kerajaan daripada Perikatan Nasional selepas ini. Sebab kita lihat sebelum ini kegirangan mengambil alih kerajaan, kemudiannya mengira 100 hari pentadbiran seorang Perdana Menteri, itu tidak wajar lagi ada selepas ini. Perlu bekerja daripada hari pertama masuk Perdana Putera. Inilah sebenarnya yang perlu dilakukan oleh bakal Perdana Menteri kita, sama ada Datuk Seri Ismail Sabri atau mana-mana calon sekalipun, kerana kita sudah tidak ada masa. Kita sebenarnya sudah terkejar-kejar untuk menyelesaikan pelbagai masalah yang ada di negara kita hari ini, kerana kita tidak mahu lagi yang tertinggal daripada perubahan, kemajuan dan kemelesetan ekonomi yang menyebabkan negara kita akhirnya berada dalam keadaan mundur dan tidak mampu mengubah kehidupan rakyat yang lebih baik. Okey. Itu apa yang perlu dilakukan oleh kerajaan baru selepas ini, apa patut menjadi prioriti mereka dan juga apa yang pada hemat doktor yang perlu dilakukan oleh Datuk Seri Ismail Sabri jika beliau dipilih menjadi Perdana Menteri yang seterusnya. Bagaimana pula dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim jika dipilih menjadi Perdana Menteri yang seterusnya? Apa tawaran baru yang beliau dan gugusan parti-parti PH Plus ini boleh tawarkan? Tawaran baru kepada rakyat
untuk menambah baik sistem kita dan juga untuk menunjukkan kepada rakyat beliau akan jadi Perdana Menteri yang baik atau Perdana Menteri yang lebih baik daripada sebelum ini? Ya, sudah pasti plan dan apa sahaja rangka untuk mengubah negara perlu disediakan dengan kadar segera. Tidak boleh membawa manifesto pilihan raya yang sebelum ini dan kemudian untuk dilaksanakan dengan keadaan sekarang. Kerana dua keadaan yang berbeza tidak cukup untuk kita terjemahkan perubahan yang boleh dibawa oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kerana dua keadaan ini membezakan kemampuan seorang pemimpin untuk berjaya atau gagal. Dan saya lihat sebenarnya pelan-pelan itu yang hendak dibawa oleh Datuk Seri Anwar perlu segera, perlu didedahkan kepada rakyat. Ya, kalau tidak ada bajet oleh kerajaan, apakah langkah-langkah yang boleh dilakukan untuk dibentangkan kepada rakyat? Ya, apakah sumber kewangan yang boleh dicapai dalam tempoh yang kadar segera? Kerana rakyat memerlukan wang, rakyat memerlukan bantuan-bantuan kebajikan dengan kadar segera. Jadi adakah PH boleh mampu dalam tempoh sebulan ataupun kurang menyediakan keperluan rakyat, mengembalikan sektor ekonomi dengan keadaan yang lebih baik atau mendapat kerjasama daripada negara-negara yang berjaya menangani COVID-19. Itulah sebenarnya yang perlu dilakukan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim dan kadar segera. Okey. Doktor, sebelum soalan terakhir, sebelum kita berpisah, saya ingin mainkan semula sedikit klip audio temu bual kami dengan seorang lagi penganalisis politik awal hari ini berkenaan dengan topik pembentukan kerajaan unity government, kerajaan perpaduan, dan katanya perubahan terhadap pembentukan kerajaan baru bakal berlaku jika terbentuknya kerajaan perpaduan yang melibatkan pihak pembangkang sekali. Penganalisis politik Profesor Dr. Azizuddin Muhammad Sani berkata perkara ini. Kita saksikan dulu apa kata beliau. Saya rasa kalau kerajaan perpaduan itu diterima, saya rasa mungkin ada perubahan lain lah, bentuk kerajaan yang akan dibentuk nanti. Maksudnya ada penglibatan bukan sahaja daripada kerajaan, misalnya kiranya Perikatan Nasional ataupun Datuk Ismail Sabri yang menang. Jadi dia akan membentuk kerajaan bersama dengan juga ahli-ahli daripada pihak pembangkang lah. Tapi ini bergantung pada perbincangan lah antara semua pihak dengan pihak istana, dan sekiranya ada ketetapan yang mereka ambil untuk wujudkan kerajaan perpaduan, jadi itulah arahnya. Dan sudah tentu kita melihat kombinasi kementerian ataupun akan berbeza lah. Dan juga ada juga tuntutan di kalangan rakyat lah supaya saiz kabinet itu dikecilkan. Mungkin itu juga akan dipikirkan lah oleh siapa yang menjadi kerajaan pada masa akan datang lah. Okey, Dr. Taufik. Option kerajaan perpaduan pada awal kemelut politik ini hangat diperbincangkan, tetapi dalam hari-hari selepas itu sehingga ke hari ini semakin perlahan perbincangan berkenaan dengan kerajaan perpaduan ini kerana mungkin nampak seorang calon sudah cukup majoriti, boleh mencukupkan majoriti berdasarkan garis dan jalur parti mereka yang agak tradisional, agak sama serupa dengan sebelum ini. Adakah masih realistik untuk kita menjangka kerajaan perpaduan ini masih lagi satu kemungkinan yang akan berlaku? Negara kita, saya tak nampak dalam tempoh 1 atau 2 hari ini kerajaan perpaduan berjaya untuk ditubuhkan. Kerana masih lagi jauh tahap kematangan politik dan keinginan politik yang diidamkan oleh rakyat. Inilah sebenarnya yang saya risau dan khawatir kerana kita tidak mampu untuk mengubah budaya politik kita, model politik kita dalam tempoh hanya 1-2 hari. Kerana kita telah warisi lebih daripada 60 tahun lebih budaya politik yang telah ada di negara ini. Kalau perlu satu budaya politik baru, saya lihat ini merupakan satu reset button kepada sistem politik negara dan sudah pasti bukan melalui evolusi, tetapi sebenarnya memerlukan satu tindakan drastik daripada mana-mana parti politik yang mempunyai kuasa dominan dalam kerajaan selepas ini. Baik, terima kasih Dr. Muhammad Taufik Yaakob, pensyarah Jabatan Pengajian Pentadbiran dan Politik UM.